iaitu ciri-ciri gerakan Islam. Inilah masyarakat Islam harus memahami. Apabila kita memahami intipati kepada gerakan Islam itu sendiri, baru kita dapat melangkah mengikuti perkembangan gerakan Islam, sama ada dari segi pengajian, dari segi akademiknya, ataupun dari segi ilmunya. Gerakan Islam dari segi ilmunya, gerakan Islam dari segi pentadbiran pengurusannya, dan lebih-lebih lagi gerakan Islam dari segi politik. Jadi barulah apabila umat Islam dapat hadah memahami benda ini, maka kita tidak mudah diperkotak-katikkan oleh musuh Islam. Lebih-lebih lagi kalau kita mempunyai senjata kefahaman ini, kita akan dapat menjauhi diri daripada menjadi buah catur kepada musuh-musuh Islam, mempercaturkan kita sehingga kita lupa daratan dan kita lupa kepada matlamat serta prinsip kita sendiri. Hak inilah yang musuh tunggu, supaya apabila orang Islam tak faham, maka kita dicaturkan mengikut kehendak mereka. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita berada dalam mainan buah-buah catur mereka yang kita belaga sama-sama kita sendiri. Kerana kita tak ada prinsip, kita tak tahu matlamat, kita tak tahu mauqif kita, kita tidak tahu hadaf kita. Ini masalah. Akhir sekali apabila sebut gerakan Islam, orang Islam sendiri pun marah, orang Islam sendiri pun sensitif, dan orang Islam sendiri pun meletakkan gerakan Islam ini satu gerakan yang negatif, selari dengan musuh-musuh Islam, menjauhkan kita daripada penglibatan kita dalam gerakan Islam dengan melabelkan bahawa Islam itu teroris, Islam itu racist, dan Islam itu orang kata apa, perkara-perkara yang orang kata boleh ta'assub, perkara-perkara yang ekstrim dan sebagainya diletakkan kepada kita. Jadi kononnya seolah-olah apabila orang Islam terperangkap dengan keadaan itu, maka mudahlah, orang kata apa, dalam bahasa mudahnya, mereka cuba menghalalkan cara untuk mereka menguasai umat Islam itu sendiri, sikit demi sikit, selangkah demi selangkah, sehingga orang Islam itu tidak, kadang-kadang tak sedar. Yang pepatah Melayu katakan bahawa mulut disuap pisang, buntut dia apa? Ni dekat apa cikgu? Lupa dah mengaji lama-lama. Orang kata kalau kita ambil mana buntut disuap pisang, orang kata buntut ditikam dengan paku lah. Tu mudah faham ni. Jangan kita tak faham, kita duk kali pasal boleh makan pisang. Rupanya buntut kita dah habis dah. Ini musuh main. Ni kalau dalam perkembangan semasa ni pun tuan-tuan, masa musuh-musuh Islam main di Malaysia sekarang, bukan saja mereka cuba menguasai dari segi politik, tapi mereka cuba menjahanamkan institusi-institusi Islam, walaupun benda itu melanggar perlembagaan Malaysia atau melanggar institusi raja-raja dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kedaulatan Islam mereka akan lakukan, sebab ramai dah umat Islam yang tak sedar benda tu, yang dah lari pasal mereka tak faham apa itu gerakan Islam dari segi muhimmatuha, khasaisuha, uddatuha. Itu kalau kita pergi direct benar betul. Jadi malam ni tuan-tuan, kita masuk kepada apa yang telah ditekankan di sini oleh Dr. Fathi Akan ni, ialah tentang khasaisuhal mabda'iyah. Khasaisuhal al-mabda'iyah makna ciri-ciri atau prinsip-prinsip penting kepada gerakan Islam tu yang harus kita hayati. Sebab dia prinsip ciri dan prinsip gerakan Islam ni dia tersendiri. Dia bukan satu benda yang copyright daripada orang lain, atau bukan benda terjemahan daripada aspirasi yang dibawa oleh orang lain, tapi dia merupakan satu benda yang mabda'iyah dia, makna Al-Quranul Karim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, yang kita akan lihat nanti dalam beberapa penekanan yang telah dibawa di sini dalam ayat-ayat yang telah dipetik dibawa dalam perbahasan di sini. Sebab itu awal-awal lagi ditekankan di sini, inna abrazu ma fi khasaisil harakah al-islamiyah, maknanya ciri-ciri dan prinsip penting gerakan Islam itu ialah yang pertama, annaha rabbaniyah. Ini tak ada orang lain tak ada. Hebat mana pun
teori gerakan mereka dari segi politik mereka, dari segi kemasyarakatan mereka, dari segi pentadbiran pengurusan mereka, dari segi ekonomi mereka, ataupun dari segi apa orang panggil apa dalam istilah untuk dijelaskan sebagai civilization mereka. Tapi mereka bukan Rabbani. Tapi kalau Islam tu diletakkan sebab peranan gerakan Islam, kerana apa-apa yang kita bahas dari sudut tadi, nak bahas dari segi politik, nak bahas dari segi ekonomi, nak bahas dari segi pendidikan, nak bahas dari segi apa panggil kita kemasyarakatan dan sebagainya, dia tak boleh lari daripada tunjang yang prinsip utama, ciri utama ialah Rabbaniyah. Maknanya ketentuan dan kedudukan ialah sama ada selari dengan kehendak Allah ataupun tidak. Walaupun mungkin kita kata elok, tapi bercanggah dengan kehendak Allah, maka jawab dia tak elok. Ini benda utama sekali ni. Itu dia panggil al-mabda'iyah, ciri yang khusus yang pada gerakan Islam ni, hak tu Rabbani. Nak buat mana kalau kita pekat tak suka, tak setuju, selera kita fikir tak sampai apa semua, nafsu kita tak suka, tapi kehendak Allah. Manusia nafsu mana yang suka harta benda dia nak keluar zakat bagi kawan? Kalau terjauh kepada pemikiran dan nafsu sendiri. Ni kira-kira kalkulat 2.5 ni jumlah lebih kurang 1 juta nak bagi ke orang. 1 juta siapa nak bagi? Titik peluh pagi petang siang malam, orang kata apa? Tiba-tiba dapat kat kita, kena nak bagi ke orang. Fardu pula tu. Siapa engkar zakat termasuk salah satu daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Kalau ikut logik akal, kalau ikut nafsu, siapa setuju? Tapi kenapa zakat awak keluar? Bukan setakat 1 juta, 2 juta, 3 juta dan sebagainya lah, di atas nisab yang ada pada dia. Dengan penuh rela hati, keikhlasan, kesyukuran awak keluar zakat. Pasal apa? Pasal prinsip Rabbaniyah. Rabbani. Sebab itu dijelaskan di sini, fahiyya, apa itu maksud Rabbaniyah? Fahiyya tastamidu tasawwuriha wa ahkamiha wa akhlaqiha wa taqalidiha wa afkariha min dinillahil khalid wa risalatihil khatimah, wa hiya da'watun lillah wa laysa li dhawatil amilina fiha awil qa'imina 'alaiha. Sebab ditekankan di Rabbani ini ialah keseluruhan dari segi konsep, dari segi hukum hakam, bukan sahaja dari segi konsep tasawwuriha wa ahkamiha, bukan sahaja dari segi konsep tasawwur dia wa ahkamiha, dan bukan sahaja dari segi hukum, bukan sahaja kerana keseluruhannya termasuklah hukum hakam dia, wa akhlaqiha, akhlak dia. Sebab gerakan Islam dia mencakupi benda-benda ini semua. Orang kata apa? Apabila sebut gerakan Islam, kita tak boleh kesampingkan dari segi hukum hakam dia. Maknanya boleh pergi tapi tertakluk kepada hukum hakam dia, boleh tak boleh, ya ke tidak, halal ke tidak, sah ke tidak. Dia pergi hak tu. Bukan takat betul dari segi tasawur, konsep betul, tapi hukum hakam tak betul, tak ada. Semayang betul, tapi hukum akan semayang kena ikut ya. Kalau semayang, kita semayang tapi tak ikut hukum hakam dia, kita jawab dia semayang tu tak sah. Ibarat cakapnya macam tu. Puasa, kita terima puasa, tapi melaksanakan puasa itu tertakluk kepada hukum hakam dia. Kalau puasa tak tertakluk kepada hukum hakam dia, contohnya ialah itu orang panggil mogok lapang. Itu panggil mogok lapar. Hak tu lah orang lain buat. Tak makan, tak minum sampai 3-4 hari, ikut hayunya, tarik, orang kata sampai duk menyolok tu. Pasal apa? Awak dia tu puasa lebih daripada orang Islam pun tak? Tak. Pasal hukum dia bercanggah. Ni kita cuba sembang cara mudah tu betul. Sebab banyak sangat argument yang mari kemudian ni kebelakangan ni.
Sebab fitnah duk tidak lama tu depa pakat duk gerak suruh bangun. Akhir sekali Islam pun menjadi sasaran difitnahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Puak-puak kafirin dan puak-puak munafikin seronok selera hidup mereka hari-hari untuk memfitnahkan Islam. Ini benar. InsyaAllah apabila kita meliti benar-benar ni, mudah-mudahan paling-paling tidak pun, orang kata paling minimal pun, kita tidak terperangkap insya-Allah dengan pengaruh-pengaruh fitnah yang dibawa oleh musuh untuk merosakkan akidah dan Islam. Ini